Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Nadia Umira binti Darmadi. Angka giliran saya 20 22 29 23 10 062. Saya daripada option Bahasa Melayu 3. Baiklah, pada hari ini saya ingin menjalankan tugas saya yang diberi, iaitu saya diminta untuk menguraikan implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Baiklah, sebelum beralih kepada topik utama kita pada hari ini, saya ingin memberi beberapa maklumat asas berkaitan dengan PPPM atau dikenali sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. PPPM telah ditubuhkan pada tahun 2013 dan digunakan sepanjang tempoh sehingga 13 tahun, iaitu sehingga 2025. PPPM ini telah ditubuhkan bagi membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu untuk menyesuaikan diri ketika menghadapi cabaran. Selain itu, PPPM ini juga menyediakan pendidikan yang terbaik untuk melahirkan modal insan bertaraf dunia yang mampu bersaing dengan pasaran global. Akhir sekali, PPPM ini juga melahirkan generasi yang cekap menggunakan teknologi maklumat. Oleh itu, PPPM telah menggariskan 5 aspirasi yang ingin dicapai. Apakah 5 aspirasi itu? Mari kita lihat penerangan selanjutnya. Lima aspirasi sistem pendidikan negara. Aspirasi yang pertama adalah akses 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Seterusnya, kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiraan antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian. Yang keempat, perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan yang terakhir, kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Jadi, kita telah ketahui 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Baiklah, kita telah mengetahui apa itu aspirasi dan hala tuju sistem pendidikan dicipta. Jadi, apakah implikasi ataupun kesan yang kita dapat terhadap aspirasi dan hala tuju sistem pendidikan terhadap pembentukan guru yang berjiwa pendidik? Baiklah, saya akan masuk kepada implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru yang berjiwa pendidik. Baiklah, implikasi yang pertama ialah peningkatan kualiti pengurusan rancangan pengajaran dan pembelajaran yang lebih sistematik. Menurut Ashraf dan Ibrahim 2009 menyatakan bahawa kualiti pendidikan adalah sukar untuk diukur dan didefinisikan, di mana ia merangkumi hasil pembelajaran yang diterima oleh pelajar dari para pendidik dan juga keadaan persekitaran institusi itu sendiri. Seperti yang semua tahu, standard kualiti pendidikan Malaysia merupakan satu panduan bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan. Oleh itu, terhasilnya pendidikan berkualiti yang mana pendidikan berkualiti ini mampu untuk melahirkan generasi ataupun murid yang bertaraf dunia yang mempunyai pemikiran kritikal ataupun pemikiran yang bernas untuk menyelesaikan masalah mereka dan hidup dalam abad 21 ini. Selain itu,
Pendidikan yang berkualiti ini juga mampu untuk memberi panduan kepada murid-murid untuk menunjukkan hala tuju masa hadapan mereka dengan lebih jelas. Sebagai contoh, murid-murid dapat mengetahui mereka ini lebih kepada akademik ataupun kemahiran. Di samping itu, pentaksiran secara berterusan dalam bentuk formatif dan sumatif juga perlu dilaksanakan semasa PDP demi mewujudkan pengajaran yang berkualiti. Baiklah, untuk penerangan lebih lanjut, kita saksikan video ini. Aspirasi dan hala tuju yang telah digariskan oleh kerajaan dapat meningkatkan lagi kualiti dalam pengurusan dan rancangan kepada guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini, murid akan memperolehi pengetahuan bukan sahaja dari segi akademik, malah dari segi bukan akademik. Sebagai contoh, guru telah memberikan tugasan ataupun projek kepada murid-murid, sama ada dilakukan secara individu ataupun berkumpulan. Secara tidak langsung, tugasan yang diberikan oleh guru dapat meningkatkan lagi keupayaan murid-murid untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Di samping itu, murid berpengetahuan yang luas dapat dilahirkan. Murid mampu berfikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Sifat kepimpinan dapat dipupuk dalam diri murid dan murid juga dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Dengan ini, objektif dan matlamat pembelajaran dapat dilaksanakan dan dicapai. Ini gambar apa? Siput. Siput. Tahu tak macam mana nak edit siput? Tak tahu. Tak tahu. Jadi, hari ni kita akan belajar macam mana nak edit siput dan sebut perkataan siput. Baiklah, yang ni kami akan buka satu, kami akan tarik yang hitam ni. Okey, ikut sebut apa yang cikgu sebut ya. Boleh. Yang ini huruf S. S. Bunyi dia. Yang ini huruf I. Bunyi dia E. Seterusnya huruf P. Bunyi dia P. Seterusnya yang ini huruf U. Bunyi dia U. Yang terakhir ini huruf T. Bunyi dia T. Baiklah, ikut cikgu ya. S-I-C P-U-T put Siput. Jadi begitulah cara kami menggunakan bahan mengajar ini untuk mereka yang baru, untuk murid yang baru hendak belajar. Baiklah, berdasarkan penerangan daripada video sebentar tadi, saya dapat rumuskan bahawa hala tuju dan aspirasi pendidikan terhadap guru yang berjiwa pendidik mampu melahirkan murid yang berpengetahuan luas dan membuahkan fikiran yang kritis dan kreatif, serta dapat menyelesaikan masalah yang dilalui dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, implikasi yang kedua ialah kanak-kanak arus perdana, kurang upaya dan kanak-kanak pendidikan khas mendapat peluang belajar yang sama rata. Kurikulum di sekolah ditambah baik dan lebih tersusun. Kurikulum tersebut ditambah baik dengan melakukan transformasi dalam kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Kandungan disusun semula dan ditambah baik untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran pada abad ke-21. Seterusnya, pedagogi yang ditambah baik adalah dengan menekankan kepada pembelajaran secara mendalam ataupun pembelajaran bermakna melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, pentaksiran dilaksanakan secara berterusan dalam bentuk sumatif dan formatif. Guru perlu mentaksir sejauh mana murid menguasai standard pembelajaran dengan merujuk kepada standard prestasi yang ditetapkan. Baiklah, untuk kanak-kanak pendidikan khas pula,
PPPM turut memberi fokus kepada murid berkeperluan khas. Ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan di Malaysia ini memberi peluang yang sama rata terhadap keseluruhan seluruh kanak-kanak. Sama ada arus perdana, pendidikan khas dan sebagainya. Semua mendapat peluang belajar yang sama rata. Begitu juga dengan kanak-kanak pendidikan khas, mereka mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti murid-murid yang lain. Untuk kanak-kanak yang berpendidikan khas, mereka dinilai melalui 3 masalah, iaitu yang pertama masalah pembelajaran, masalah penglihatan dan masalah pendengaran. Baiklah, berdasarkan masalah-masalah tersebut, sistem pendidikan Malaysia telah menggubal satu kurikulum berdasarkan masalah tersebut yang hampir sama dengan konsep KSSR dan KSSM. Jadi di sini, pelajar-pelajar pendidikan khas tidak akan ketinggalan daripada meraih ilmu yang agak sama dengan kanak-kanak yang lain. Baiklah, implikasi yang ketiga ialah menerapkan kemahiran teknologi. Hala tuju ataupun aspirasi sistem pendidikan Malaysia bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dalam penggunaan kemahiran teknologi. Melalui penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan didedahkan dengan pelbagai alatan dan bahan mengenai ICT seperti komputer, LCD, CD, pendrive, hardware, software, internet dan sebagainya. Selain itu, kemahiran teknologi ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih cepat serta efisien tanpa perlu menunggu masa yang lama. Dengan penggunaan kemahiran teknologi ini, kita dapat mencapai revolusi industri 4.0 yang telah disasarkan oleh negara Malaysia. Selain itu, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi serta pengantarbangsaan yang menuntut modal insan agar menjadi insan yang progresif serta mampu bersaing di pasaran kerja global. Di samping itu, kita juga hendaklah melahirkan insan yang mampu menggunakan teknologi demi menyelesaikan masalah pada abad ke-21. Tambahan lagi, PPPM memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah dan harus disambut dengan minda positif oleh guru. Guru yang berjiwa pendidik perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudahkan cara ataupun mencetuskan pengalaman pembelajaran secara kreatif dan inovasi supaya murid dapat berinteraksi dengan lebih baik dalam bilik darjah. Selain itu, guru yang berjiwa pendidik juga perlulah menggabungkan alat-alat dan sumber kontemporari menurut konteks dan membangunkan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi.
dapat memandu pelbagai golongan, sama ada golongan pendidik iaitu guru ataupun golongan yang menerima didikan iaitu pelajar, sama-sama mahir dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian. Tidak dinafikan lagi, dunia kini berkembang seiring dengan kegunaan teknologi dalam pelbagai sektor. Jadi, sebagai seorang guru yang berjiwa pendidik, kita mestilah bijak dalam menerapkan elemen komunikasi ataupun elemen teknologi maklumat dalam pengajaran kita supaya murid-murid dapat menerima pengetahuan baru dan membuka minda murid menjadi seorang yang berfikiran kreatif. Baiklah, implikasi yang keempat ialah murid dapat mencapai konsep 6C dalam pembelajaran abad ke-21. Hala tuju ataupun aspirasi sistem pendidikan negara perlu mendidik guru yang dapat menerapkan 6C dalam diri murid-murid yang diajar. Kemahiran 6C dapat mewujudkan murid yang menguasai kemahiran insannya. Selain itu, dapat memupuk kemahiran berfikir dan belajar secara terus dan mendapatkan pengetahuan yang sangat luas. Akhir sekali, murid-murid yang menguasai konsep 6C mempunyai lebih banyak peluang belajar pada kadar kendiri. Maksudnya, murid-murid tersebut boleh belajar secara individu ataupun belajar secara berkumpulan. Selain itu, dapat juga meningkatkan keupayaan komunikasi antara mereka. Implikasi yang terakhir ataupun yang kelima ialah melahirkan guru berjiwa pendidik dan pakar dalam menyusun strategi pengajaran. Guru perlulah berupaya untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dengan baik. Selain itu, matlamat dan objektif pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Seterusnya, memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemahiran mengajar. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan dalam kemahiran berfikir aras tinggi dan mampu berinovasi untuk meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Selain itu, guru juga perlu memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak-anak murid mampu bersaing di peringkat global. Guru perlu memberi pengajaran secara mendalam dan memastikan semua murid dapat faham apa yang guru itu sampaikan. Guru seharusnya terlebih dahulu perlu mencapai standard tahap global agar ilmu kemahiran yang dicurahkan kepada murid-murid sejajar dengan hasrat PPPM. Selanjutnya, guru juga perlu menjadi contoh ataupun suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid-murid. Murid-murid kebiasaannya menjadikan guru mereka sebagai idola dan mengikut segala gerak tingkah yang dilakukan oleh guru mereka.
Generasi hari ini bakal mewarisi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran, dari kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi, sehinggalah pelbagai konflik yang berlaku di dunia ini. Jadi sebagai guru, kita perlu mengajar mereka cara-cara untuk hidup dalam dunia yang penuh dengan konflik ini dan cara-cara untuk menyelesaikan masalah mereka dengan pemikiran yang kreatif dan kritis. Akhir sekali, guru bukan sahaja harus berperanan sebagai contoh, tetapi dalam apa juga tindakan dan tingkah laku, mereka harus berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kurikulum serta aspek pembangunan sasiah murid. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa guru yang berintegriti mempunyai nilai kesungguhan dalam diri mereka. Guru yang mempunyai nilai kesungguhan dalam diri mereka akan melaksanakan tugasan dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada anak-anak murid mereka. Guru boleh mencipta bahan bantu mengajar supaya anak-anak murid mereka dapat memahami tentang pembelajaran yang dipelajari oleh mereka. Nampaknya pembentangan saya sudah sampai ke penghujungnya. Apa yang dapat saya simpulkan ialah Malaysia perlulah menjadi sebuah negara yang maju dalam sektor pendidikan. Sistem pendidikan berprestasi terbaik di dunia, contohnya seperti negara Singapura dan negara Korea Selatan yang telah menunjukkan bahawa sesuatu sistem pendidikan itu mampu berubah daripada prestasi yang lemah kepada prestasi yang lebih baik. Jadi tidak mustahil bagi negara Malaysia untuk maju ataupun berkembang sama-sama dalam sektor pendidikan. Bagi mencapai aspirasi yang telah digariskan itu, tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran perlu diselaraskan mengikut standard yang diguna pakai di sistem pendidikan berprestasi tinggi. Hal ini secara tidak langsung akan menjadikan generasi di Malaysia mampu untuk bersaing di peringkat global. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.